Dan sudah pasti kita nak teruskan kepada topik perbincangan kita iaitu inisiatif impak sosial tingkat ekonomi komuniti. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan Puan Santi Priyasami, Ketua Yayasan Rhythm Key Group. QI Group. QI Group. Itulah yang ingin kita sampaikan kepada anda. Apakah antara peranan yang disampaikan oleh yayasan ini dan juga apakah antara program-program yang diperkasakan untuk golongan sasar ini? Golongan sasaran ni ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi Yayasan Rhythm iaitu the social impact arm untuk QI Group of Companies ni. Kita banyak menjalankan program di Malaysia dan juga di luar Malaysia, tetapi hari ini kita akan menumpukan pada satu program di Malaysia kan, iaitu program Mahara di Sekolah. Jadi semua program yang kami jalankan di Malaysia ini adalah menumpukan kepada golongan pelajar, sama ada golongan prasekolah ataupun sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi program-program ini dijalankan untuk kita komplement apa yang mereka mengalami di sekolah dalam alam persekolahan. Program kita akan mengkomplement apa yang dijalankan di sekolah untuk memperkasakan lagi diri mereka dari segi kemahiran dan kompetensi yang perlu untuk mereka survive dalam dunia hari ini. Okey, baik. Dan bagaimana pula Puan daripada perancanganlah dibuat untuk remaja perempuan daripada komuniti terpinggir untuk mendapatkan kebaikan daripada program MSP ini, Puan? Bagaimana perancangan itu? Perancangannya? Jadi, saya kena berikan latar belakang sedikit. Sebenarnya program Maharani telah diasaskan lebih kurang 12 tahun yang lalu. Wow. So, the original program tu kita telah jalankan di negeri Perak, khususnya di Sungai Siput. So, program ini telah diwujudkan sebab kita telah kesedaran yang kaum remaja wanita dari golongan-golongan yang terpinggir ini memang mempunyai kebolehan, memang mempunyai energi, memang mempunyai semangat untuk maju dalam diri mereka masing-masing, tetapi tidak mendapat peluang-peluang seperti yang diperolehi oleh pelajar-pelajar lain kan. So mereka memerlukan attention tu, mereka memerlukan sokongan, memerlukan bantuan dan sebagainya. Jadi kami telah target mereka dan telah mengadakan program ni. So pada masa tu program tu dijalankan secara perkhemahan. So satu perkhemahan dalam setahun. So berjalan selama 3 tahun and then memang telah membawa impak positif. Tetapi kita telah buat semakan semula dan kita rasa mungkin program itu tidak mencapai keseluruhan objektif kita sebab jurang masa di antara perkhemahan itu kan selama setahun. Jadi selepas semakan semula kita telah buat 3 perkhemahan dalam setahun. Alright, so improve, tambah baik. Tetapi again kita telah buat satu lagi semakan semula sebab we felt that these girls kan mereka memerlukan a safe space, a safety net, ruang yang selamat supaya they can come on an everyday basis. So kita telah wujudkan Maharani Learning Lab, which was a safe space for them kan. Jadi mereka datang setiap hari untuk mendapat sokongan dan bantuan untuk mata pelajaran akademik mereka. Dan pada hari Sabtu dan Ahad mereka datang ke situ untuk mempelajari kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran insania, kemahiran IT, kemahiran masakan, flower arrangement, tarian klasik dan sebagainya. So it was a very successful program. Malangnya bila kita ditimpa pandemik tahun 2020 dan juga 2021, program itu telah terjejas dan tidak dapat dijalankan seperti mana yang dia telah dijalankan sebelum itu. So we thought kita kena reflect dan kita kena memikirkan satu model yang paling sesuai. So that is when model Maharani program sekolah telah diasaskan. And we thought we cannot do this perkhemahan anymore. Jadi kita telah merangkakan supaya kita dapat menemui pelajar-pelajar kita at least 2 kali dalam sebulan. Right? And kita nak membawa program ini ke sekolah-sekolah nasional kita. Jadi Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum ini pun telah mengiktiraf program ni sebab dia telah dijalankan di sekolah-sekolah. Tetapi kalau kita nak memasuki sekolah, dia akan menjadi lebih luas daripada apa yang kita telah jalankan sebelum ni kan. Jadi we needed a partner. Right? Jadi kita telah mendekati Yayasan Pintar yang telah banyak memberikan sokongan pada kita. And then kita mengemukakan idea kita kepada mereka
mereka sambut. So today they are our collaborating partners. So kita sedang menjalankan program Maharani Sekolah ni di sekolah-sekolah. Kita telah memilih 5 sekolah di Selangor sebagai pilot program kita and Pintar is our working partner. And Maharani Learning Lab tu walaupun telah mendapat sambutan yang baik, tetapi kami di Rhythm kita fikirkan bahawa sebaik-baiknya Maharani Learning Lab tu sekarang mendukungi cita-cita negara dan juga aspirasi orang ramai, iaitu lebih baik kita mengemukakan dan menjalankan program-program yang berdasarkan STEM, iaitu Science, Technology, Engineering and Mathematics. Kita perlu mendedahkan kaum remaja wanita ni kepada robotics, kepada coding, semua ni sebab that is the way forward today. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan sedar, kerja dalam bidang STEM ini dimonopoli oleh kaum lelaki. So kita kena memberikan sokongan dan pendedahan yang mencukupi kepada kaum remaja wanita supaya mereka cukup kompeten di dunia kerja hari ini. So that is how perubahan daripada program Maharani asal kepada apa yang sedang berlaku sekarang telah. Wow, itu dia. Saya cukup kagum mendengar inisiatif yang telah dilaksanakan dalam usaha untuk memperkasakan remaja-remaja perempuan ini untuk mereka beradaptasi ataupun mendapat platform yang terbaik untuk memperkasakan diri mereka. Jadi bagaimana sepanjang penganjuran program lebih daripada sedekat ini, apa antara hasil impak yang boleh kita nilai daripada program ini? Okey. So yang kita telah jalankan di Perak tu selama 10 tahun, kita telah menjalankan satu kajian yang mendalam, yang terperinci, dan kita mendapati bahawa program ini memang telah membawa impak positif, tetapi mereka yang kita telah menemuduga daripada pihak pelajar, pihak guru-guru, pihak jurulatih dan juga ibu bapa juga telah memberikan banyak suggestions, banyak cadangan untuk kita memperbaiki program itu dan menambah mutu kepada program itu yang kita telah mengambil kira. Dan dalam program Maharani Sekolah yang sedang berjalan pada masa kini ini, all those suggestions, cadangan-cadangan itu telah kami incorporated lah. Kita telah mengambil kira semua cadangan itu. And so dengan kepakaran yang ada pada Yayasan Pintar, iaitu rakan kolaborasi kita yang telah banyak menjalankan program di sekolah-sekolah nasional, di sekolah rendah dan sekolah menengah, kita telah memantapkan lagi program kita dan kita telah menentukan bahawa program ini akan memberikan kemahiran additional, iaitu like for example tahun pertama. Program ini adalah program yang akan berjalan selama 3 tahun bermula dari pelajar tingkatan 2. So pada tingkatan 2 mereka akan didedahkan kepada unsur-unsur mengenali diri mereka sendiri. The most important thing itu adalah untuk mereka mengenali diri mereka sendiri dan mengetahui apakah potensi yang terpendam dalam jiwa masing-masing That's the most important thing. So tahun pertama tu akan menumpukan kepada kemahiran itu, dan tahun kedua adalah penjalinan dengan alam sekitar. So mereka memahami alam sekitar, apakah peranan kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, dan juga untuk memahami program-program yang dibuat untuk untuk menjaga alam sekitar. And so tahun yang ketiga is all about kepimpinan. Jadi elemen-elemen kepimpinan, komunikasi, peluang-peluang pekerjaan dan juga untuk menyediakan diri mereka untuk menghadapi pendidikan lanjutan, bidang kerjaya dan juga untuk self grooming dan sebagainya. So it's a complete holistic program yang walaupun sekolah dan sistem pendidikan boleh cuba untuk memberikan kemahiran-kemahiran ini, tapi kita tahu constraint dalam jangka masa yang begitu sahaja daripada hari Isnin ke hari Jumaat dan dengan bidang co-curriculum dan sebagainya, how much of this can be done. Jadi program kita
kami anggap sebagai suatu yang holistik yang tetap dapat membangunkan potensi dan juga personality remaja perempuan ini. Ya, itu dia. Dan mungkin ada sedikitlah kata-kata akhir daripada Puan sendiri kepada Yayasan Pintar yang bekerjasama untuk menjayakan program ini. Yayasan Pintar. Okey. So peranan kami, we are very clear about tanggungjawab kami. So pihak Yayasan Rhythm, kita membangunkan modul-modul untuk program ini serta melatihkan jurulatih. And rakan kita, Yayasan Pintar, mereka bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri, mengenal pasti sekolah, mengenal pasti pelajar dan akan membuat pemantauan setiap kali program ini dijalankan di sekolah. So kami rasa amat bangga dan gembira sebab dapat bekerja sama dengan yayasan yang very like-minded dengan kita, iaitu Yayasan Pintar. Baik. Kami semua mendoakan semoga segala perancangan dan juga inisiatif ini terus berjalan dengan lancar dan terus memberi manfaat yang cukup besar kepada remaja perempuan yang disasarkan. Jadi terima kasih banyak-banyak daripada kami keluarga Malaysia kepada Yayasan Rhythm pastinya dalam memperkasakan golongan wanita sasar ini. Jadi terima kasih kepada Puan Santi Priyasami, Ketua Yayasan Rhythm dan juga QI Group. Ya, terima kasih banyak Puan. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia juga. Menyambut Hari Malaysia juga. Ini merupakan satu perkongsian yang cukup menarik. Selepas ini kita ada topik yang menarik untuk anda, iaitu berkenaan teknologi kamera AI. Bagaimana ianya boleh membantu membendung jenayah. Tapi semuanya seketika nanti, kita berehat seketika. Selepas ini.